Yang di-Ketua Dewan Rakyat. Ahli yang berhormat, memandangkan jawatan yang di-Pertua telah kosong, maka mengikut Peraturan 57.1 Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat 3, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, maka urusan Dewan hendaklah diteruskan dengan memilih Tuan Yang di-Pertua. Setiausaha, silakan. Memilih Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Point of order. Ahli-ahli yang berhormat, menurut Perkara 57 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat akan menjalankan urusan memilih Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Timbalan Yang di-Pertua, saya merujuk kepada Peraturan Tetap 4 yang menyatakan dalam pemilihan seorang Yang di-Pertua mesti dikeluarkan notis untuk semua ahli-ahli diberikan peluang untuk menamakan calon masing-masing. Dan mereka yang mencalonkan nama itu mesti memberikan notis sekurang-kurangnya 14 hari kepada Setiausaha Dewan. Dengan bacaan ini bermaksud Dewan Yang Mulia ini mesti ditangguhkan sekurang-kurangnya 14 hari dari mana sekarang supaya semua ahli-ahli yang berhormat diberikan peluang yang termaktub dalam peraturan. Kalau tidak, ia tidak adil kepada setiap ahli dewan yang lain yang tidak menamakan mana-mana calon sebelum ini kerana tidak ada kekosongan. Dan pada hemat saya dan tafsiran yang saya baca ialah calon hanya boleh dinamakan selepas adanya kekosongan. Harap Timbalan Yang di-Pertua memberikan satu ruling ataupun betul atau keputusan muktamad kerana ini sangat penting untuk masa depan. This is a precedent. Kita tak boleh mengabaikan undang-undang atau peraturan yang begitu jelas dalam peruntukan standing order perintah tetap kita. Kalau kita sendiri yang buat peraturan, kita sendiri tak ikut peraturan, apa akan jadi pada masa depan Dewan Yang Mulia ini? Terima kasih, Bros. Saya jemput terima kasih. Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Beruas. Saya ingin membetulkan apa yang telah dibangkitkan oleh Beruas tadi. Saya juga Peraturan Mesyuarat. Saya juga standing order. Dia standing order juga. Standing order. Saya ingin membacakan ayat yang tidak dibaca oleh Beruas, iaitu jika tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seorang ahli dewan itu atau seorang yang layak dipilih menjadi ahli dewan itu yang hendak dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua, hendaklah memastikan terlebih dahulu iaitu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih. Dan juga hendaklah memberitahu kepada setiausaha, ini penting, hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Perkataan sebelum mesyuarat tidak dibaca oleh Beruas. Jadi mesyuarat yang dimaksudkan Tuan Yang di-Pertua adalah 13 hari bulan Julai. Jadi notis kalau tak ada kekosongan macam mana? Hari bulan sebelum saya 13 hari setuju. Kalau tak ada kekosongan macam mana nak namakan calon? Timbalan Yang di-Pertua, saya setuju sepenuhnya dengan bacaan yang telah dibuat oleh Kota Baru. Dan bagaimanakah pencalonan secara bertulis 14 hari sebelum mesyuarat boleh dibuat, melainkan Dewan Yang Mulia ini ditangguhkan seperti yang telah tadi Port Dickson memberi contoh-contoh masa lampau. Sebab itu saya nak tanya Kota Baru bagaimana macam mana contoh you kata ini kes yang pertama, mana ada contoh? Bukan.
Bukan. This is the first case. No. Contoh. No, tadi ada. Are you agree this is the first case? No. And all the horizontal. Pilihan removal of speaker, this is the first case. Cara memilih pernah dibuat. Bebezakan. Removal of speaker, this is the first case. Tapi untuk pemilihan speaker kita sudah buat banyak kali. Setiap kali mesti ada sekurang-kurangnya 14 hari notis secara bertulis. Bagi tahu Kota Baru, bagi tahu Dewan ini bagaimana ini boleh dibuat tanpa semasa Pakatan Harapan 16 speaker tak ada notis. Ini bukan isu Pakatan Harapan. Kamu menteri sekarang, jangan jawab macam tu. Jelas. Bagi Kota Baru tolong sebagai seorang peguam bagi tahu saya dan semua ahli-ahli bagaimana ini boleh dibuat. 2018 Kota Baru notis 14 hari, tetapi kerajaan PH bulldoze saja pada hari itu. Speaker, kekosongan hanya bermula pada hari ini. Kekosongan hanya berlangsung bermula pada hari ini. Sebelum ini tidak. Jadi 14 hari notis itu hanya akan kita undi je, tak payah bincang lama-lama, buang masa. Kekosongan hanya bermula pada hari ini. 14 hari selepas pengosongan. Tidak. Kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. Where is the provision in the Timbalan speaker. Where is the provision? Timbalan speaker. Show me. Kota Baru, you're a lawyer. Kota Baru, you're a lawyer. Tak ada. You're a lawyer. Minta Come on. ruling. Timbalan speaker. Kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. Saya akan buat ruling. Dalam tempoh 14 hari memang hanya ada satu nama sahaja. Ya. Dan tidak ada. Ya, ini yang mana. Penjelasan telah dibuat tadi oleh Kota Baru. Ya. Saya minta setiausaha teruskan. Timbalan speaker. Kami kekosongan berlaku mencalonkan siapa-siapa. Baru berlaku tadi. Kami tidak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa. Tetapi kami minta 14 hari speaker namakan calon. Kami tidak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa. Kami minta 14 hari untuk kita. Seterusnya saya minta yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meneruskan. Point of order. Point of order. Betul. Point of order. Point of order. Timbalan speaker. Timbalan speaker. Point of order. Timbalan speaker. Point of order sini. Timbalan speaker. Point of order. Ahli Parlimen Santubong telah menyatakan dalam bernama bahawa 14 hari perlu diadakan. Kemarin sudah diterbitkan di bernama Ahli Parlimen Santubong bekas. Saya minta terus yang Amat Berhormat Perdana Menteri teruskan. Point of order. Timbalan speaker. Point of order. Saya mohon mencadangkan Menteri yang berbahagia Datuk Wahab bin Azizan adalah mengakui bahawa 14 hari perlu diberikan Perdana Menteri rakyat dan peraturan mesyuarat telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk 14 hari tidak boleh menafikan hak kepada mana-mana ahli. Kami minta Mohd Perdana Menteri jelaskan. Kami tak diberi peluang untuk calonkan 14 hari Timbalan speaker. Teruskan. Perlu ikut peraturan. Setiausaha teruskan setiausaha. No, kenapa kami tak diberi peluang Perdana Menteri? Yang berhormat Perdana Menteri, kami minta penjelasan. Kenapa kami tak diberi peluang untuk calonkan siapa-siapa? Tak ikut peraturan. Kenapa nafikan hak kami untuk mencalonkan siapa-siapa? Kenapa Yang berhormat Perdana Menteri? Majlis Mesyuarat dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Azhar bin Azizan Elias Harun masuk ke Dewan. Sangat memalukan, tak ikut peraturan. Parlimen membuat undang-undang sendiri. Sila, aturkan. Setiausaha Dewan Rakyat. Setiausaha Dewan Rakyat jangan keterlaluan. Mesti ikut undang-undang peraturan yang ditetapkan. Mana boleh tak ikut peraturan. Yang berhormat Perdana Menteri, kami mohon penjelasan. Kenapa kami tak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa? Saya ingin mengatakan bahawa tidak adil dalam keadaan seperti ini. This is not fair. You never gave us an opportunity to make our proposals and memastikan hak untuk memilih speaker.
kenapa kami tadi beri peluang? Tuan Speaker baru, saya minta ikut undang-undang. Mesti ada. Tak ada maruah. Ahli yang berhormat. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Sudahlah tutup. Tak ada maruah. Tuan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat akan mengangkat Hidup Speaker. Hidup Speaker. Malu Speaker. Malu Speaker. Memalukanlah Speaker. Malu Speaker. Malu Speaker. Maruah keluar dewan lah. Memalukan. Malu Speaker. Malu. Malu Speaker. Malu Speaker. Apa ni? Apa ni? Malu Speaker. Apa? Malu Speaker. Orang malu. Apa Sati boleh keluar? 46. Azhar menghina Alias Harun. Tarik balik. Setelah dipilih memegang jawatan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Anda dah pilih, tak ada mengangkat sumpah ikrar belum selesai lagi. Ada masalah belum selesai lagi. Saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu. Ada masalah belum selesai lagi. Prosedur tidak diikuti. Bahawa saya akan menumpangkan saya sebagai ahli parlimen tidak diberi peluang untuk menamakan calon speaker, akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Okey, sekarang speaker boleh halau siapa yang tak baik. Awak semua ni korang sopan lah. Saya akan siapa yang orang ambil speaker ni? Standing order pun dia tak mau layan. Siapa yang undi untuk speaker ni? Siapa yang undi untuk speaker ni? Siapa yang undi? Point of order. Siapa yang undi? Mana undi dia? Siapa yang undi untuk speaker ni? Orang-orang yang lama. Bago, you should be responsible. Ahli-ahli yang berhormat. Bago, you should be responsible for this. Ahli-ahli yang berhormat. Bago, it's on you. It's on you, Bago. You did this. It's on you. Yang berhormat, Bago. Kita yang pilih yang berhormat tak ada calon. Kita satu calon. Who voted for this speaker? Who voted for this speaker? Ini semua, ini semua adalah angkara wajib sendiri mengingatlah. Shut up and sit down. Ahli yang berhormat. Dia tak tarik balik sedap. Keep quiet. Tarik balik sedap. Tarik balik sedap. Tarik balik sedap. Saya cakap balik. Tarik balik sedap. Tarik balik sedap duduk. Shut up, sit down. Ahli yang berhormat. Jangan kurang hajar. Jangan kurang hajar. Okey. Duduk. Shut up, sit down. Paling jangan kurang ajar, duduk. Ahli yang berhormat. Saya pohon dekorum sedikit. Ini parlimen ya, ini parlimen. Ya. Ini parlimen. Ini parlimen ya. Shame on you. Shame on you. Kamu bagus, speaker bagus. Teruskan. Ini parlimen ya. Ini parlimen. Ini parlimen. Shame on you. Ini parlimen. Ranking bawah. Executive 14 hari untuk calonkan speaker kita. Bagi kita 14 hari untuk calonkan calon kita. Kamu ikut ikut peraturan. Mengikut peraturan. Bagi kita 14 hari untuk calonkan. Mereka calon speaker kita. Campur tangan eksekutif dalam legislatif. Macam mana? 14 hari sudah pemilihan speaker. Tangguh 14 hari untuk kita namakan calon kita. Speaker teruskan pemilihan speaker sudah dipilih, apalagi meroyan sana. Jangan dengan cakap lagi. Mengikut peraturan. Apalagi meroyan. Speaker. Ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Pemilihan speaker. Ahli-ahli yang berhormat. Tolong diam. Tolong diam. Kami tak hormat. Tak pilih. Tolong diam. Tak diundi. Mengikut peraturan. Kami tak hormat. Dipilih. Tak diundi. Siapa undi you? Tak hormat. Tak diundi. Menang kami tak hormat. Tak hormat. Kalau menang pemilihan, okey. Ahli yang berhormat. Siapa yang undi untuk speaker? Tuan Timbalan yang dipertua telah membuat Tak suka boleh keluar.
Tuan Timbalan Speaker telah membuat Mana undi dia? Kontrol mic. Siapa yang kira undi bila masuk undi? Kontrol. When did we vote for this speaker? Kontrol mic. Can somebody tell me? When did we vote for this speaker? All of you out there. Mengikut peraturan 46. Mengikut peraturan 46. When did we vote for this speaker? Halau mereka, halau. Speaker kontrol mic. Jangan bagi dia orang cakap. Sekarang kita teruskan pemilihan timbalan speaker. Arau jadi speaker lah. Saya akan teruskan dengan ucapan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah berucap. Kamu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berucap. Dan selamat sejahtera. Tak dipilih pun. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan pintu belakang terlebih dahulu. Pintu belakang. Kerajaan pintu belakang. Speaker pun pintu belakang. Tak buat ikut. Ada rasa malu tak? Ini speaker tebuk atap. Ini speaker tebuk atap. Nak tutup yang itu. Ya. Kena tekan. Dan tak ada orang nanti you lah. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat semua. Kena tekan. Ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mencadangkan saya untuk dipilih menjawat jawatan yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini. Saya mengambil kesempatan. Nobody appointed you. You dare not even face competition. You dare not even face competition. This is the problem. You dare not even face competition. Tolong diam. Ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat kerana melantik saya sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terima kasih saya juga kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam proses pelantikan saya walaupun tidak menyokong pelantikan saya. Kerana dengan mengambil bahagian di dalam proses itu, ahli-ahli yang berhormat telah menyubur dan menyemarakkan lagi amalan demokrasi berparlimen kita. Pelantikan ini adalah satu penghormatan yang tinggi kepada saya. Namun saya sedar bahawa ianya juga adalah satu amanah negara kepada saya. Seperti mana ikrar yang telah saya bacakan tadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan memenuhi amanah tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, memandangkan keahlian Dewan Yang Mulia ini yang dipenuhi dengan ahli-ahli yang amat berpengalaman, para peguam yang tersohor dan para cendekiawan yang ternama, saya tidak perlu lagi menyentuh tentang konsep pembahagian kuasa, separation of powers yang kita amalkan dan kedudukan parlimen di dalam skema pentadbiran negara, kerana saya rasa ahli-ahli yang berhormat semua sudah tentunya lebih arif daripada saya tentang hal tersebut. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Shah Alam,
Speaker. Datuk Speaker. Jangan dengar cakap dia. Sila keluar. Peraturan Dewan. Datuk Speaker. Halau Shah Alam keluar. Datuk Speaker. Sila keluar Dewan. Apa ni Speaker? Hari pertama yang masuk ah. Halau Habis. Sehingga habis hari ini. Competition. Sila keluar Dewan. Apa? Saya hukum sehingga habis persidangan Dewan pada hari ini. Ya. Apa? Terima kasih. Sila keluar. Sila keluar. Speaker apa? Siapa lagi nak keluar? Atas alasan apa? Atas alasan apa? Apa salah Speaker? Atas alasan apa? Apa salah? Tentang apa? Bercakap tentang demokrasi. Atas Speaker. Apa ni? Where is the rule of law? Syarat dulu Parlimen. Speaker temukan. Speaker temukan. Sila keluar. Decorum please. Lebih baik keluar daripada ganggu Dewan. Itu boleh saya sambung sekarang? Terima kasih. Ya. Bye-bye. Tipu CJ pun nak cakap juga. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa Parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Harapnya di sinilah tempatnya dasar-dasar dan undang-undang yang menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kemakmuran rakyat dapat diperkenalkan kerajaan. Di sinilah juga segala tindak tanduk kerajaan dapat dipersoalkan dan diperhalusi. Pada masa yang sama, saya terpanggil untuk mengulangi apa yang dititahkan oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah di dalam titah baginda di Harvard Club of Malaysia pada 19 September 1987 yang bertajuk Checks and Balances in the Constitutional Democracy. Saya petik di dalam bahasa asal, but I would like to emphasize that just as the party in power must act responsibly, so must the opposition. The opposition for its part is obliged to present reasonable argument, to criticize, but not to obstruct. Saya rasa penekanan almarhum amat relevan sekali. Bukan sahaja Parlimen merupakan satu medan di mana pihak kerajaan perlu membuktikan kebertanggungjawabnya di dalam mengubah dasar dan undang-undang negara demi kepentingan negara, pihak pembangkang pula mempunyai beban untuk sama-sama menyumbang ke arah kebaikan bersama negara kita dengan hujah-hujah yang munasabah, dengan kritikan dan bukannya halangan. Sesungguhnya Parlimen ke-14 ini merupakan satu era baru. Rata-rata berpendapat bahawa majoriti tipis di pihak kerajaan membawa ketidakstabilan. Namun saya berpendapat majoriti tipis itu merupakan pemangkin analisa dan pendebatan yang lebih bermakna dan dinamis. Namun matlamat tersebut tidak akan dapat dicapai sekiranya ahli-ahli yang berhormat tidak meninggalkan politik dan prinsip kepartian di dalam menjalankan tugas di Parlimen. Negarawan dan ahli falsafah Ireland yang terkemuka Edmund Burke pernah berkata, dan saya petik di dalam bahasa asal, "Your representative owes you not his industry only, but his judgment, and he betrays instead of serving you if he sacrifices it to your opinion. Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, which interest each must maintain as an agent and advocate against other agents and advocates. But Parliament is a deliberative assembly of one nation with one interest, that of the whole, where not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good resulting from the general reason of the whole. You choose a member indeed, but when you have chosen him, he is not a member of Bristol, but he is a member of Parliament." Sesungguhnya,
Parlimen itu bukannya satu kongres yang dipenuhi dengan duta-duta yang berkepentingan secara bermusuhan, di mana kepentingan masing-masing perlu dipertahankan. Parlimen sebaliknya ialah satu himpunan perbincangan untuk satu negara dengan hanya satu kepentingan, iaitu kepentingan menyeluruh untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan negara. Sekiranya Edmund Burke bercakap di sini pada hari ini dan mengambil kira keadaan tempatan, maka sudah tentulah ayat beliau yang terakhir akan mungkin berbunyi seperti berikut. Kamu sememangnya memilih ahli, tetapi apabila kamu memilih beliau, dia bukannya ahli dari Langkawi, dari Paguh maupun dari Port Dickson. Akan tetapi dia merupakan seorang ahli parlimen. Ahli-ahli yang berhormat, di dalam negara kita menghadapi pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap ekonomi, satu keadaan yang tidak pernah negara kita maupun negara-negara lain di dunia ini hadapi sebelum ini, saya percaya ahli-ahli yang berhormat akan menjalankan tugas dengan sempurna demi kebaikan dan kepentingan negara kita, Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk menghargai jasa-jasa perkhidmatan sahabat saya, Tan Sri Datuk Muhammad Arif Mat Yusof, kepada Dewan Rakyat khasnya dan institusi Parlimen amnya. Saya berharap agar ahli-ahli yang berhormat sekalian dapat memberi kerjasama yang baik kepada saya, seperti mana yang telah diberikan kepada Tan Sri Datuk Muhammad Arif Mat Yusof sebelum ini, agar kita dapat bersama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai ahli Dewan yang mulia ini dengan adil dan saksama. Saya akhiri ucapan ringkas ini dengan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas pelantikan saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Semoga Allah SWT memudahkan tugas kita bersama. Saya berjanji akan cuba menunaikan tugas-tugas saya dengan saksama seperti mana ikrar yang telah saya lafazkan tadi. Sekian, terima kasih. Speaker Haram. Tuan Speaker. Shame on you, Tuan Speaker. Tuan Speaker. You are not supposed to. Tuan Speaker. Speaker, semua nasihat tadi semua betul. Nasihat tadi semua untuk diri Speaker ke? Masalahnya semua nasihat tadi sangat baik. Kita semua sanjung tinggi. Malangnya pelantikan tadi tak ikut semua nasihat-nasihat. Tuan Speaker cakap tapi tak buat. Harap Tuan Speaker memperbetulkan keadaan. Bagilah kita hak untuk membuat pengundian. Kalau lepas itu Tuan Speaker dilantik, kita sanjung tinggi dan sokong sepenuhnya. Ini yang kita mesti pelihara untuk Dewan yang mulia ini. Kalau tidak, ini jadi satu presiden yang amat buruk untuk masa depan ahli majlis parlimen kita ini. Saya baca surat lah. Ahli-ahli yang berhormat, point of order. Setiausaha telah menerima surat peletakan jawatan yang ditandatangani sendiri oleh Timbalan Tuan Yang di-Pertua kepada setiausaha, maka jawatan Timbalan Tuan Yang di-Pertua telah kosong di bawah perkara 57 2 kapital A Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, mengikut peraturan mesyuarat 6, maka urusan Dewan hendaklah diteruskan dengan memilih Timbalan Tuan Yang di-Pertua. Datuk Speaker. Setiausaha. Datuk Speaker. Silakan. Speaker. Ya. Point of order. Datuk Speaker. Ya. Datuk Speaker. Can you hear my point of order, please? Ya, ya. Tuan Speaker, bila ada peraturan mesyuarat, Tuan Speaker kena dengar. Tuan Speaker orang baru kena dengar dulu. Saya Tuan Speaker, kalau ada peraturan mesyuarat, you have to listen first. Saya persilakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Point of order. Boleh. Ada. Belajarlah sikit. Point of order overtakes all. Speaker, takkan Speaker tak tahu bila point of order. Saya order is raised. You have to listen. Speaker, there's a point You of have to order. listen. Untuk menerima usul di nombor 4 seperti yang tertera dalam surat. Bapak Bergerawan. Ada point of order ya? Tuan Speaker, saya ingat bila ada cadangan atau teguran point of order, Tuan Speaker kena dengar dulu. Saya. Ada point of order? Datuk Speaker, saya ingin bermula dengan peraturan mesyuarat 4. Sebelum ini, Datuk Speaker mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam parlimen, di mana Yang Berhormat Tuan Speaker pun telah mengatakan due process dalam pemilihan Speaker hari ini.
sebenarnya tidak ada due process tersebut diikuti hari ini langsung. This has to be taken into account. You may not know before that, but at least sekarang ini pemilihan timbalan speaker apa siapa boleh saya dan Dato' Speaker, mana peraturan mesyuarat berapa ni? Dato' Speaker, in your sekarang speech pemilihan timbalan speaker ada beberapa yang kamu yang berhormat speaker telah mengatakan you've created history as a speaker with so much of noise getting the job, and on top of it, in the process you have also asked somebody to be out of this Dewan. Yang itu pun historik juga. Saya harap yang berhormat Speaker, we have got nothing against you personally, but I think this is the office that matters. I hope, Dato' Speaker, you will go back and look at, dig your conscience and look at... cakap Melayu lah! Kalau tak cakap Melayu, you are fit to be in this parliament lah. Adakah ia perlu diubah? Boleh saya beruling? Ubah sesuai supaya tindakan susulan diambil. Ya. Terima kasih. Mengikut peraturan 46, setelah sesuatu masalah itu telah diselesaikan oleh pengerusi mesyuarat, maka tidak boleh lagi didebatkan perkara tersebut. No, Dato' Speaker, saya setuju kepada itu. Perkara itu telah selesai. Perkara itu telah selesai, saya telah mengambil sumpah. Saya telah dicabuli. My right has been denied. Tapi perkara itu telah selesai. You are the new speaker, you must understand that saya faham. That aturan 4 has not been observed. The very primary right of Parliament. Yang berhormat Ipoh Barat merujuk kepada peraturan. Saya juga merujuk kepada peraturan. Peraturan 46 dengan terang mengatakan apabila sesuatu masalah itu telah diselesaikan oleh pengerusi, maka tidak ada lagi perdebatan tentangnya. Ya? Terima kasih. No, I'm dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maaf, ya. Tadi tarik balik. Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya nak ulang sekali lagi, iaitu saya mohon mencadangkan untuk menarik balik usul di nombor 4 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat pada hari ini. Terima kasih. Speaker, saya sokong. Tuan Ketua. Terima kasih. Point of order, Tuan Ketua. Ahli-ahli yang berhormat, saya boleh. Saya minta izin untuk Yang Berhormat Puchong, ya. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, point of order ini dibangkitkan selepas usul dibaca dan dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Paguh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekiranya saya boleh, Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada apa yang dicadangkan dan di situ dinyatakan, dan ini cadangan nombor 5, saya mohon cadangkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, dan ianya juga menetapkan bahawa ianya mengikut Peraturan Mesyuarat 62 yang dibaca bersama Tuan Speaker, Peraturan 4/1, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Tuan Speaker, I'm not sure if you have it before you, but it's item number 5. Tuan Speaker, di sini izinkan saya rujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3, dan khususnya ianya kena dibaca dengan 4/1. Dan saya minta pandangan dan juga panduan daripada Tuan Speaker, kerana kemungkinan di sini ada lompangan yang perlu kita lihat sebagai ahli-ahli parlimen berkenaan dengan prosedur apabila seseorang itu dicadang untuk dilantik sebagai speaker ataupun timbalan speaker. Izinkan saya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan mesyuarat nombor 3, saya tak pasti sama ada yang Tuan Speaker ada. Dan 3 menyatakan, dan saya bacakan Tuan Speaker, izinkan saya. Bila-bila jawatan Ketua kosong baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis baik cukup bilang ahlinya hendaklah memilih Tuan Ketua. And of course we go on to 4 yang menyatakan bahawa aturan memilih itu, and I'm not going to read the whole thing, Tuan Speaker, just to come home to the point, which is the last 2 sentences, juga hendak memberitahu kepada setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Ini juga perkara yang telah pun dibangkitkan dan dihujah oleh sahabat saya Menteri daripada Kota Baru tadi.
Tuan Speaker, soal dia ini, sekarang kita lihat bagaimana hari ini ada satu pengumuman dibuat, iaitu peletakan jawatan Timbalan Speaker. Maka perkara itu hanya berlaku sekarang, hari ini. Baru saya rasa setengah jam yang lalu, surat dikemukakan kepada Assistant Corrected Setiausaha, surat dikemukakan. Jadi soal dia, kekosongan itu hanya berlaku sekarang. Tidak sebelum daripada ini. Dan oleh kerana tidak sebelum daripada ini, maka kita ini tidak ada kekosongan yang membolehkan kita ini mencadangkan. Bagi saya peluang. Ya. Kita ini nak Pak saya salah, you tak apa. Silakan, Wawi. Ya. Tuan Speaker, pasal salah ini macam ni. Tuan Speaker kena biasa dengan dia. Dia memang tak tahu apa. Ini memang pasal saya ada Datuk Speaker. Ya. Ini abuse of standing order, abuse of this. Jangan bagi peluang lagi macam ni. Point of order. Gangguan. Tuan Speaker, point of order. You don't like the Speaker, you get out. No, you pasal salah, you get out. You get out, pasal salah. Sabar. Sila teruskan. Ya. Baliklah. Nanti calit balik pun tahu. Point of order kepada point of order yang dikeluarkan oleh yang Ya, biarlah. Point of order. Saya cakap point of order, okey. Biar saya habis. Pemilihan dia bukan point of order. Biar. Sudahlah. Sebab yang berhormat merujuk kepada perkara 3. Ya. Perkara 3 ialah pemilihan speaker. Tetapi pemilihan speaker ialah bawah perkara 6. Ya. Yang hormat. Yang hormat tak rujuk perkara 6. Jadi point of order kepada point of order tadi is not perkara 3, perkara 6. Sekarang kita duduk di bawah perkara 6, timbalan speaker. Boleh. Silakan. Terima kasih yang berhormat daripada Arau. Mungkin yang berhormat tak faham undang-undang, biar saya bagi sedikit nasihat. Kalau yang berhormat ini undang-undang tak boleh pakai. To the point. Kalau yang berhormat ada saya yang berhormat. Bukan semua lawyer pandai tau. Berhormat merujuk kepada perkara 3. Pemilihan speaker. Tapi speaker telah menyebutkan tadi bahawa kita memilih timbalan speaker perkara 6. Yang tadi saya sebut saya terpaksa ini lawyer pucuk tapi tak faham undang. Ya, terima kasih. Sila Wawi, to the point please. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Jadi Tuan Speaker, yang saya bangkitkan ini berkenaan atur cara pelantikan dan juga cadangan berkenaan dengan speaker dan juga deputy speaker. Tadi saya sebut. Pasal itu saya rujuk kepada 3, 4 dan juga sekarang untuk deputy speaker 6-1. So it's all together as one. Dari soal yang berbangkit, di mana kita ada keadaan sebegini, di mana kekosongan berlaku akibat daripada tindakan letak jawatan timbalan speaker itu, maka soal dia kita kena putuskan sama ada vacancy itu berlaku sekarang. Kalau vacancy berlaku sekarang, soal dia adalah sama ada ataupun tidak usul ini yang telah pun dikemukakan oleh Pagu ini adalah teratur kerana ianya dimasukkan sebelum ada kekosongan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Tuan Speaker, kalau boleh saya juga minta panduan dan juga dipikirkan perkara ini berkenaan dengan sama ada atau tidak, kita ada hak untuk minta supaya kita diberi peluang untuk juga cadangkan nama kita, memandangkan kekosongan itu hanya berbangkit sekarang. Jadi ini dua perkara yang saya minta supaya boleh saya buat ruling? Masih. Terima kasih. Saya telah perhatikan aturan 4.1 YB. Sebenarnya tidak ada yang diperkatakan di dalam 4.1 bahawa sesuatu pencalonan itu hanya boleh dilakukan selepas kekosongan. Ianya mengatakan bahawa apabila seseorang itu ingin mencalonkan, maka beliau mesti membuat satu notis kepada setiausaha 14 hari sebelum tarikh mesyuarat. Dia tidak kata sesuatu pencalonan itu hanya boleh dibuat hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Ya, jadi sebelum ini terdapat satu pencalonan untuk timbalan yang di-Pertua yang baru yang telah dibuat oleh pihak yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi pihak yang di sebelah sini tidak mencalonkan sesiapa. Malah kita pun tahu bahawa sebelum ini terdapat banyak sekali kenyataan daripada pihak di sebelah sini bahawa mereka akan terus-menerus menyokong timbalan yang di-Pertua yang telah meletakkan jawatan, iaitu yang berhormat Ngah Komeng. Jadi itulah calon saya rasa di sebelah pihak sini. Tuan Speaker, jadi pada hari ini Tuan Speaker, boleh saya celah sikit? Bagaimana Tuan Speaker nak jelaskan nombor 3 bila-bila jawatan Tuan yang di-Pertua itu kosong? Ya. Dah ada 6-1. Ya. So dia ketika kosong baru boleh lantik, baru boleh calonkan.
Yang 41 prosedural. Ya, saya faham. Peraturan 3 cuma mengatakan bahawa apabila kosong, maka apabila cukup bilang pada kali yang pertama itu, maka timbalan yang pertua ataupun yang dipertua perlu dilantik. Itu saja. Tapi dia tak kata bahawa pencalonan hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Tak ada. Tuan Speaker, boleh saya dapat penjelasan? Saya pun Tuan Speaker. Tuan Speaker dapat penjelasan. Memandangkan jawatan soalan timbalan yang dikeluar telah kosong. Tuan Speaker, saya telah buat ruling. Saya telah buat ruling. Saya nak dapat Saya telah buat ruling. Kalau ahli-ahli yang berhormat, yang ada memandangkan jawatan soalan timbalan yang dipertua telah kosong, maka mengikut Peraturan Mesyuarat 61 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, urusan Dewan diteruskan dengan memilih timbalan yang dipertua. Setiausaha, silakan. Tuan Speaker, memilih seorang timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Ruling tadi. Saya telah buat ruling. Telah menerima satu cadangan untuk sila beri kita peluang untuk berbahas. Sila berikan kita peluang untuk berbahas. Dalam surat boleh dapat penjelasan. 29 kalau Tuan Speaker itu yang sedang duduk atas kerusi adalah yang disokong oleh saya, bagaimana saya nak sebelum nak buat pencalonan, tolong dapat penjelasan. Tan Sri Muhammad adalah speaker yang saya mohon mencadangkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengarang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dan mengikut Peraturan Mesyuarat 6/2 yang dibaca bersama Peraturan 41/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, kalau begini, tadi kata memertababkan Parlimen. Jadi cara ini, Yang Berhormat Berwas, ruling sudah dibuat dengan satu prosedur yang sangat membagus. Apapun persepsi Yang Berhormat, Tuan Speaker baru bagi nasihat YB Berwas, apa undang-undang lah, apa melanggar undang-undang YB Berwas, supaya keputusan sudah dibuat. Saya telah buat ruling. Kalau tidak setuju, tolong berikan notis khusus atentif untuk mempersoalkan ruling saya. Nama siapa guam tak apa. Sebab itu ahli yang berhormat, nasihat tadi ini oleh kerana hanya ada seorang ahli sahaja yang telah dicadangkan dan disokong untuk memenuhi jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 6/2 dibaca bersama peruntukan Peraturan Mesyuarat 4/3, saya dengan ini memasyurkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengarang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Tuan Yang Dipertua. Dengan itu saya mempersilakan Tahniah. Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, mengambil tempat yang telah disediakan. Tuan Yang Dipertua, kalau tadi pelantikan Tuan Yang Dipertua, Tuan sulat kasih. Speaker tidak ada di sini tak apa. Kalau tadi Tuan Yang Dipertua, itu sulat kasih tulis. Tunggulah kami sebut speaker ni timbalan speaker. Diamlah yo. Mana saya kata? Ini saya kata. Saya baca yang ni. Dulu macam inilah kita kena ya. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Allah bayar cash. Menteri Jabatan Menteri. Saya menjemput YB Menteri Undang-Undang, YB Kota Baru untuk membuat satu usul. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 16/4, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat kamar khas pada hari ini ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan. Terima kasih. Tuan Ketua, saya menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak.
lebih suara bersetuju, maka usul disetujukan. Yang berhormat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 76 untuk menggantikan ahli-ahli jawatankuasa pemilih. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, usul jawatankuasa pemilih Dewan Rakyat. Perdana Menteri dengan ini mencadangkan bahawa mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 76, Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, saya dengan ini mohon mencadangkan supaya Yang Berhormat berikut. 1. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak. 2. Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Larut. 3. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid bin Hamidi, Ahli Parlimen Bagan Datuk. Yang keempat, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof, Ahli Parlimen Petra Jaya. Yang kelima, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson, dilantik sebagai ahli jawatankuasa pemilih di bawah Peraturan Mesyuarat 76 untuk tempoh Parlimen ke-14 bagi menggantikan ahli-ahli Yang Berhormat seperti berikut. Pertama, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Ahli Parlimen Pagoh. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Bera. Yang tiga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, Ahli Parlimen Pandan. Yang keempat, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja. Yang kelima, Yang Berhormat Datuk Ignatius Daryl Liking, Ahli Parlimen Penampang. Dan Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai, Ahli Parlimen Ceras. Saya mohon mencadangkan. Tuan Speaker, saya mohon penjelasan sedikit. Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Saya mohon penjelasan. Minta penjelasan. Ya. Saya ingin tahu, ini sekadar penjelasan. Tadi saya dengar senarai nama yang telah dibaca tadi. Tak ada ahli parlimen wanita dalam jawatankuasa tersebut. Di bawah Pakatan Harapan, Yang Berhormat Pandan menganggotai jawatankuasa tersebut. Tapi kali ini tak ada seorang pun wanita dalam jawatankuasa tersebut. Boleh Bapak Menteri jelaskan kenapa ke tak cukup wanita yang berkaliber sebelah Perikatan Nasional ni? Gelap, tak nampak. Saya rasa perkara tersebut boleh dibangkitkan semasa perbahasan, ya. Tapi mohon, kenapa Menteri tak boleh jawab sekarang? Semasa perbahasan lah. Bolehlah jawab sekarang. Dah umumkan sekarang? Sebab sekarang belum dibahas. Tapi dah umumkan. Kalau dia ada sebab, biarkan dia je. Biarlah saya panggil bahas dulu. Boleh tak? Tolong. Thank you. Speaker. Ahli-ahli Yang Berhormat. Bagus sangatlah. Ahli-ahli Yang Berhormat. Speaker. Masalah sekarang ini ialah usul Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Maka saya jemput. Saya mulakan perbahasan. Saya jemput di sebelah sini dahulu. Dibuka untuk perbahasan. Sebelum itu, Speaker, atas peraturan. Saya minta Yang Berhormat tarik balik kenyataan gelap tak nampak tadi. Saya pun gelap tak nampak. Apa ada different ni? Yang dituliskan sibuk. YB pun gelap. Gelap tak ada jadi isu. Saya rasa mari kita bahaskan. Saya paling gelap. Takkan gelap dah jadi isu. Mari kita bahaskan. Saya pergi gelap. Jadi apa masalah gelap sekarang ni? Speaker, saya minta ditarik saja. Itu saya speaker. Mari kita bahaskan. Macam mana saya tarik? Saya gelap. Mana boleh saya tarik? Saya kata saya gelap. Saya minta Muhammad Baling tarik balik kenyataan itu. Tolong duduk. Speaker, saya setuju. Beliau tak nafikan. Saya tidak menyatakan bahawa beliau gelap. Saya tidak kata YB ni gelap. Saya kata gelap, saya pun gelap. Pakailah bedak. Selesai masalah. Muhammad Speaker, you cannot allow that kind of language. Saya mulakan bahas untuk usul yang telah dibuat oleh Speaker. Speaker, please. Speaker, you are a newly minted speaker. You must have some order. You cannot allow him to use such language. Tuan Speaker, I'd like to raise ini point of order. Tadi sekarang saya mau untuk keluar begitu gah. Saya bukan baling. Kenapa baling?
Speaker, saya minta kita buat ruling pasal benda ni. Saya buka pembahasan untuk usul yang dibuat oleh YB Menteri. No, tapi dari Speaker, saya minta maaf tadi. Saya minta maaf. Atas point of order, saya minta maaf. Saya dengan segala hormatnya memohon Speaker buat ruling. Minta yang berhormat baling, tarik balik dan minta maaf. Ruling. You cannot allow him to use such language. Tuan Speaker, saya ingin bangkitkan point of order. Point of order. Point of order. Dia kena peraturan berapa? Dulu tolong sebut peraturan berapa? Boleh saya betul. Tolong sebut. Saya bagi peraturan mesyuarat sekarang. Tanjung Karang duduk. Sebutlah. Ya. Peraturan mesyuarat 36(4) dengan izin. It shall be out of order for members of the House to use offensive language or make a sexist remark. Tadi yang berhormat baling bukan sahaja kata saya ni gelap, tetapi dia minta saya pakai bedak. Yeah, he's a racist. You use racist. Saya pakai bedak. Apa? Ya. Speaker, saya rasa kita kena buat ruling. Perkara ruling. Dan ahli parlimen sebelah sana tu wanita Perikatan Nasional. Semua diam ke? Sokong pakai bedak. Yang berhormat Sokong pakai bedak. Yang berhormat apa? Yang berhormat apa? Bukankah ahli parlimen kami ini diundi oleh rakyat? Dia kata Wabi, tolong duduk. Tolong duduk. Saya buka usul yang dibuat oleh YB Menteri Undang-Undang tadi. Saya minta ruling dari Tuan Speaker. Tolonglah minta dia saya minta ruling dari Tuan Speaker. I want a ruling from you. We asking you. Datuk Speaker, tak apalah. Kita ni bersahati. Kita nak teruskan urusan. Ya. Ini adalah okey, tak apa. Saya tarik balik. Saya tak mengatakan kepada dia pun. Saya Muhammad tak apa. Saya tarik balik. Okey, dah ditarik balik. Gunakan bedak. Dah ditarik balik. Tarik balik, minta maaf. Sudah ditarik balik. Tarik balik, minta maaf. Dah ditarik balik. You insulted all the women here in this house. You said that. Betul kawan. Sudahlah. You said that betul kawan. Balik resis. Sudah dikatakan ditarik balik. Sebelumkah kita memulakan bahas usul yang dibuat oleh Menteri? Speaker. Belum tarik balik. Minta dia tarik balik dulu. Speaker. Dia kena buat satu. Speaker. Ya lama tanya Karang. You have to make a ruling on it. Sila. Adakah mulai hari ini? No, Speaker. Adakah mulai hari ini perkataan to make a ruling on it. sebagai implementary? Saya nak tanya, adakah mulai hari ini sesiapa saja bercakap gelap merupakan implementary? No. Oh, apa niat? Apa niat untuk berkata Racist remark. Tuan Speaker, you have to make a ruling. Perkara itu telah ditarik balik. You have to make a ruling. Perkara itu telah ditarik balik. You must make a ruling, Tuan Speaker. Are you not the Speaker of the House? Tuan Speaker. You have to make a ruling. Perkara itu telah ditarik balik. Ya. Tuan Speaker. You have to make a ruling. Ya, boleh. Please make a ruling. Minta saya pakai bedak. What does that mean? Keluar Dewan. Be impartial. Tuan Speaker. Make a ruling. Tuan Speaker. Perkara itu telah ditarik balik. Bolehkah kita jalankan bahas sekarang? You claim to be the Speaker of the House. Push it aside. Make Point of order. Tuan Speaker. Point of order. Tuan Speaker. Ya. Tuan Speaker, bila ada satu perkataan digunakan di bawah peraturan 36(4), Tuan Speaker patut buat ruling adakah parliamentary atau tidak. Sebelum saya buat ruling tadi telah ditarik balik. Bukan, Tuan Speaker siap. Tuan Speaker baru belajarlah, jangan sombong sangat. Sekejap. Tuan Speaker, I respect you, tapi Tuan Speaker, saya nak beritahu Tuan Speaker, yang sombong tu sepang. Okey, tak apa Tuan bukan Speaker. Tuan Speaker, saya nak beritahu, tadi ada minta ruling, Tuan Speaker tak mau ruling. Lepas tarik balik, Tuan Speaker kata dah tarik balik. Tuan Speaker patut tarik balik lah, sombong tu. Kerana telah ditarik balik, maka saya tak perlu lagi buat ruling. Before that, you just silent, you don't want to make any ruling. You need to keep the decorum in the House. Tuan Speaker. Saya perlu tarik balik. Tuan Speaker, ada dua perkara sini. Tuan Speaker, ada dua perkara. Tolong duduk.
Pertamanya Tuan Speaker. Tuan duduk. Okey. Tuan Speaker, Tuan Speaker. Perkara itu telah ditarik balik. Bukan Tuan Speaker, dengar dulu Tuan Speaker. Saya akan memulakan bahas mengenai usul yang berhormat Menteri Undang-Undang Kebangsaan. Saya tidak setuju. Ruling. Saya telah dianiayai di Dewan Rakyat ini. Ahli-ahli yang di sebelah sini untuk membahaskan. There's no justice towards women in the house. Ya. Dijemput Ya, berhormat Tuan We Speaker. amended the standing order to make sure there is no sexist remark in the house. Ya, We amended the standing order to protect women in the house. Ya, oleh kerana tidak ada perbahasan untuk usul yang saya bentangkan ini dan mana disokong, perbahasan? Belum lagi. Buat Tuan Speaker membuat Point of order. Point of order. Tuan Speaker ni. Point of order. Tuan Speaker, point of order. Ahli-ahli yang berhormat, Point of order. sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Order. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah nombor 6 dalam aturan urusan mesyuarat hari ini hendaklah disetujukan. Tuan Speaker tak nampak. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Gelap sana sampai tak boleh nampak. Yang tidak bersetuju kata tidak. Point of Lebih order. suara yang bersetuju, Point of order. usul disetujukan. Point of order. Bad performance on the first day. Bad performance on the first day, Tuan Speaker. Point of order, Tuan Speaker. Usul yang di Jabatan Perdana Menteri sekarang. Point of order. Tuan Speaker macam tak tahu dengar lah. Masalah lah. Point of order, Tuan Speaker. I've been raising point of order is my right in this house. You have been unfair. Ini adalah hak saya dalam Dewan Rakyat. Peraturan mesyuarat. Tuan Speaker. Ya, berhormat Tuan Speaker. Yang dibangkit. Saya mohon mengikut peraturan. Wabi Ketua Bangkang. Saya mengikuti dan mohon kebijaksanaan Tuan Speaker untuk hanya memutuskan secara umum kenyataan-kenyataan seksis tidak harus diizinkan. Itu saya faham baling telah pakai benda pun seksis ke? Tapi itu saja. Dah pakai benda pun seksis ke? Jangan menghina. Salah dari dulu kita bertaubat langsung. Tolong. Tak malu. Pakai benda seksis ke? Tuan Speaker, saya baling tak ada tuju pada siapa. Saya ingat besok tengok handset. Kalau baling sebut pada sesuatu umum. Make a ruling now. No handset. Make the ruling now. Wabi Menteri Undang-Undang. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan sekarang. Point Dan of order, selepas Tuan itu, Speaker. majlis mesyuarat akan Point of order, Tuan bersambung pada Speaker. pukul 11.10 pagi. Point of order. Hari Selasa 14 Julai. Point of order, Tuan Speaker. Akan awal lagi ni. Saya berhukum. Ahli-ahli yang berhormat, tak boleh kerajaan. masalah. Jangan takut. Masalahnya ialah usul yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Jangan takut. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Penakut. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Saya tangguhkan. Balik rumah pakai bedak. Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa besok 14 hari bulan Julai 2020. Aku cakap aku hitam pun salah. Tak cakap gelap pun salah. La ilaha